Assalamualaikum, nama saya Nurzaiti binti Samsuri. Penggunaan falsafah sebagai alat untuk memulihkan budaya pemikiran dalam kehidupan melalui kaedah seni dan kaedah berfikir secara konsep insight. Topik utama dalam falsafah iaitu epistemologi, metafisik dan etika dibincangkan dalam konteks isu semasa. Topik ini membincangkan berkenaan teori metafisik, epistemologi dan aksiologi dalam falsafah pendidikan Islam. Metafisik yang merupakan salah satu cabang utama dalam ilmu falsafah yang membincangkan tentang hakikat realiti kewujudan dan dunia sebenarnya di luar alam biasa dan yang tidak kelihatan. Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam yang mempercayai kewujudan Allah SWT dan ia berada di mana-mana saja. Ia juga tidak boleh dilihat, tetapi umat Islam masih mempercayai kewujudannya. Epistemologi pula merupakan kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan yang juga menerangkan tentang ilmu pengetahuan atau teori keilmuan. Di dalam Al-Quran, ilmu sering disertakan dengan iman, begitu juga orang berilmu digandingkan dengan orang yang beriman. Dalam Islam, etika yang ada pada manusia hendaklah bersumberkan wahyu dan tidak semata-mata bergantung kepada akal sahaja. Kehidupan manusia tidak boleh lari dari akhlak dan etika. Setiap perbuatan tidak akan terlepas daripada nilai baik maupun buruk serta dosa dan pahala. Etika dan nilai yang lahir daripada diri seseorang menjadi ukuran baik atau buruknya seseorang individu. Bahkan bagi mereka yang tidak berpegang kepada mana-mana agama, menjadikan akhlak dan etika sebagai piawai bagi balasan yang bakal mereka terima di akhirat kelak. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme and logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran dan logos diartikan fikiran, kata atau teori. Secara etimologi, epistemologi dapat diartikan teori pengetahuan yang sebenar dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggerisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi, makrifah dalam bahasa Arab, mempunyai banyak penggunaan tetapi lazimnya berarti pengetahuan iaitu knowledge, kesedaran, awareness dan informasi for information. Epistemologi secara istilah pula meminjam penjelasan Dagobert Duras dalam bukunya Dictionary of Philosophy adalah cabang falsafah yang menyelidik tentang makna sebenar pengertian dan memberi erti yang baik kepada yang lain. Pendapat lain dikemukakan oleh D.W. Hamlin yang mendefinisikan epistemologi sebagai cabang falsafah yang berurusan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan dasar dan andai-andaian. Epistemologi dalam agama Islam juga bermaksud teori ilmu, adalah salah satu daripada 3 pokok perbincangan falsafah selain ontologi termasuk kosmologi, iaitu hakikat asal kewujudan serta aturannya, dan juga aksiologi sistem nilai. Menurut istilah falsafah, epistemologi merupakan pembahasan kritis berhubung sumber ilmu dan hasil kesudahannya secara teoretikal yang menjurus kepada pembatasannya dari aspek logik dan nilainya dari aspek falsafah. Dalam kata lain, epistemologi mengkaji prinsip pengetahuan manusia, tabiat, punca, nilai dan batas serta hubungan di antara diri sendiri dengan subjek pengetahuan yang ditanggapi. Secara logik dan fungsinya, epistemologi berperanan untuk memecahkan persoalan berhubung perbezaan di antara pengetahuan yang benar dengan pengetahuan yang salah. Yang kedua, dalam epistemologi Islam juga, akal tidak mampu memberi petunjuk kepada manusia di luar dari batas kemampuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT baginya. Bahkan dalam kondisi tersebut, wahyu merupakan sumber petunjuk yang memimpin akal ke daerah yang selamat. Persoalan atau bidang yang dilemahi oleh akal itu ialah metafizik yang berhubung dengan akidah kepada Allah SWT, Rasulnya, hari akhirat dan alam gaib secara umumnya, nilai akhlak manusia secara individu, tasyri perundangan bagi sistem sosial yang menjamin kebahagiaan masyarakat. Dalam kata yang lain, hanya wahyu sahaja yang layak menjadi sumber panduan ilmiah bagi akal berhubung persoalan metafizik ketuhanan dan sistem nilai dalam kehidupan manusia. Apabila falsafah cuba mengambil alih peranan agama, maka tercetuslah kecelaruan epistemologi lantaran interaksi terhadap bidang berkenaan sudah dicampuri oleh metodologi yang tidak serasi dengan tabiat bidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashrani bin Azmi. Nombor pelajar saya 2022656408. Saya daripada kelas NBH 1B. Di sini saya akan menjelaskan dua bahagian. Bahagian pertama adalah peranan epistemologi Islam
dan kedua ialah konsep penjajahan. Epistemologi berperanan penting dalam mempengaruhi cara kita berfikir. Tanpa cara memahami bagaimanakah kita memperoleh ilmu, bagaimana kita bergantung kepada diri kita dan juga bagaimanakah kita membentuk konsep mental. Kadang-kala pemikiran dan pandangan manusia bercanggah dengan perkara yang benar. Jadi pemikiran dan penaklukan yang baik perlukan epistemologi yang kukuh. Itulah sebabnya banyak kesusasteraan falsafah telah memberikan penjelasan yang kelihatan sama-sama tentang sifat mengetahui. Dari segi keilmuan pula, tujuan keilmuan itu sendiri membawa seseorang kepada kemahiran yang membolehkan individu tersebut untuk menjalani kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya adalah konsep penjajahan. Daripada konsep penjajahan, saya boleh beri contoh daripada maksud kolonisme. Kolonisme atau kadang-kadang kita sebut juga sebagai imperialisme merupakan dua perkataan yang sering disinonimkan dengan gerakan penjajahan. Jika dilihat secara umum, kedua-dua perkataan atau istilah ini seolah-olah menggunakan makna yang sama. Kolonisme adalah penguasaan oleh sesuatu negara atau bangsa terhadap daerah atau wilayah lain dengan maksud lain ingin memperluaskan wilayah. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, dan keinginan mencari sumber kekayaan alam. Kolonisme mempunyai tujuan untuk menguasai sumber alam dari daerah yang dikuasainya untuk dibawa ke negara asalnya. Pada abad ke-15, visi dan misi kolonisme adalah untuk menguasai seluruh wilayah di dunia sebagai pembalasan kepada Islam atas kekalahan Kristian dalam Perang Salib 1453. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adini binti Syarif, nombor pelajar 2022-683834 dari kelas NBH 1B. Pada pembentangan ini, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah penjajahan terhadap epistemologi Islam. Pada abad ke-16, negara Islam telah mengalami kemunduran, terutamanya dari segi ekonomi, dan menyebabkan penjajahan berlaku pada abad ke-17. Tetapi penjajahan kali ini tidak hanya memfokuskan kepada aspek ekonomi dan politik saja, akan tetapi para penjajah mula menyerang intelektual dan juga pemikiran umat Islam. Akibatnya, para penjajah yang datang daripada barat telah berjaya memperkenalkan serta mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan ideologi yang dibawa oleh mereka. Antara ideologi yang juga merupakan implikasi akibat penjajahan yang dibawa oleh orang barat terhadap epistemologi Islam adalah sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme merupakan antara salah satu ideologi dan kepercayaan orang barat yang menegaskan bahawa segala keputusan dan tindakan yang dibuat oleh manusia tidak ada campur tangan agama di dalamnya. Sekularisme ini juga telah memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kesannya boleh dilihat dalam beberapa aspek, seperti pemikiran dan agama umat Islam makin terpesong daripada landasan ajaran Islam. Sosial dan kehidupan umat Islam juga semakin rosak dengan banyaknya berlaku zina pada masa kini. Politik dan kuasa yang semakin tidak adil dan banyaknya penindasan berlaku. Ekonomi dan pengaruh yang bersumberkan daripada sumber pendapatan yang haram. Kemudian pendidikan dan sistem pembelajaran agama Islam juga mula diketepikan, manakala untuk perundangan dan juga pemerintahan digantikan dengan sistem perundangan barat. Seterusnya adalah liberalisme. Liberalisme merupakan salah satu ideologi barat yang juga menjadikan satu pegangan falsafah hidup dan gerakan yang mengutamakan kebebasan mutlak, terutamanya dalam beragama.
Dalam konteks epistemologi Islam, terdapatnya keterbatasan pemikiran atau ilmu pengetahuan berdasarkan kepada wahyu iaitu Al-Quran, ilham, akal dan juga panca indera. Akan tetapi dengan adanya fahaman liberal ini telah menyebabkan umat Islam yang terpengaruh dengan fahaman ini berpendapat sebaliknya yang menjerumus kepada terpesongnya akidah umat Islam pada masa kini. Yang ketiga adalah pluralism. Pluralism merupakan ideologi baru yang diperkenalkan oleh orang Barat setelah fahaman liberal mula meluas di kalangan umat Islam. Pluralism ini merupakan satu pegangan atau fahaman bahawa kebenaran sesuatu perkara itu tidak semestinya hanya ditentukan oleh satu agama sahaja. Dan perkara ini jelas bercanggah dengan agama Islam. Sebagai contoh, hidup berpasangan mengikut ajaran Islam adalah melibatkan dua jantina yang berbeza, iaitu lelaki dan perempuan. Akan tetapi, mengikut fahaman pluralism, hidup berpasangan ini adalah apabila dua orang disatukan tanpa memandang kira jantina antara kedua-duanya. Disebabkan oleh itu, pada masa kini kita dapat melihat berapa banyak pasangan daripada golongan sejenis dan hubungan ini amat dilarang dan ditegah oleh umat Islam. Disebabkan penjajahan yang dibuat oleh Barat ini telah menyebabkan banyak fahaman yang diserapkan dalam pemikiran umat Islam yang kini membawa kepada terpesongnya akidah. Penyelesaian implikasi terhadap epistemologi Islam. Ujian kesenangan adalah salah satu ujian yang dapat melemahkan umat Islam. Islam sudah terbiasa dengan kehidupan yang selesa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, umatku akan menimpa penyakit yang pernah ditimpa oleh umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat terdahulu itu? Beliau menjawab, penyakit itu adalah terlalu banyak seronok, terlalu banyak mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam membuat harta dunia, dan juga zalim menzalimi. Seterusnya, ilmu adalah sesuatu perkara yang amat dititik beratkan oleh Islam. Dan ayat pertama juga menekankan kepada kepentingan amalan membaca. Maka di sini saya dapat simpulkan, penyelesaian ni adalah kita digalakkan untuk kembali kepada ilmu dan amal. Tujuan utama mempelajari ilmu adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kesimpulannya ialah, fahaman sekularisme adalah agenda Barat untuk meruntuhkan umat Islam. Oleh itu, umat Islam haruslah berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Kita mestilah menjadikan ajaran Islam sebagai amalan dinul hayyah, iaitu amalan sepanjang zaman. Kaum yang terdahulu adalah kaum yang hina, namun telah dimuliakan dengan kehadiran Islam. Sekian, terima kasih.